So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni aku nak buat review pasal Tenda guys. Tenda tapi produk apa? IP camera. So apa tu IP camera? IP camera which is Internet Protocol Camera if I'm not mistaken lah. Ataupun lagi senang dalam bahasa yang paling senang sekali which is CCTV. So CCTV daripada Tenda ni dia bagi kat aku dua jenis, tapi satu unit ni dia akan bagi aku akan giveaway kat korang semua. So thank you so much to Tenda. Jangan thank you dekat aku, thank you dekat Tenda sebabnya bagi satu unit ni untuk korang semua. So macam mana nak join this giveaway? Korang kena stay tune nanti di end of this video. Aku akan umumkan ataupun aku akan bagi tahu macam mana nak join this giveaway. Untuk video kali ni kita nak tengok dua unit guys, dua unit. This one CP3 and this one CP7. So what is the difference? Nampak kotak macam sama je kan? Jom kita tengok dia punya perbezaan. Okay, this one CP3 and this one CP7. Dari segi dia punya bentuk lebih kurang sama ataupun seakan-akan sama. So aku akan review secara serentak. Kita akan review serentak, and dari segi dia punya spek aku akan bagi tahu kat korang nanti. Kita tengok dia punya unboxing dulu. Okay, kita tengok kat sini perbezaan antara CP3 and CP7. The first one yang CP3 punya, dia punya resolution which is 1080p HD resolution. Untuk yang CP7 pula dia punya resolution which is 4 megapixel Ultra HD. Lepas tu dari segi dia punya warranty sama, dia ada 2 tahun warranty. So aku buka yang CP3 dulu, kita tengok ada apa dekat dalam dia punya kotak. Okay, dia akan ada dia punya kamera tu terus. Lepas tu dia ada dia punya charging cable and dia punya wall plug. And of course dia akan ada a few documentation dekat sini. So dekat bahagian belakang ni kalau kau tengok dekat yang CP3 ni dia ada power DC in satu ni je, tapi untuk yang CP7 dia ada LAN internet. Dia ada kabel untuk internet kat sini. So korang boleh cucuk dia punya kabel kat sini for the better connection lah nanti. Aku akan explain nanti. So kat sini kan kalau korang dongak ke atas sikit, okay, kalau korang dongak ke atas sikit korang akan nampak kat situ dekat bahagian bawah tu dia ada slot untuk korang masukkan dia punya micro SD card. Kedua-dua ni dia boleh support micro SD card, so kau boleh masuk micro SD card kat situ, and dia ada button reset kat situ. Okay, aku akan tunjukkan macam mana nak connect kedua-dua kamera ni. Tapi sebelum tu korang kena download dia punya apps. Macam aku ni, aku dah download dia punya apps which is TDC. So untuk nak connect kan, of course korang kena cucuk dia punya plug dekat bahagian belakang ni, dia punya DC in ni untuk hidupkan dia. So once kau tekan dekat atas ni kan, yang plus button yang aku tekan tadi ni, dia akan bawakan kepada QR code ni. So mana QR code untuk di scan tu, kau boleh scan dekat bahagian bawah ni. Dekat bahagian bawah ni, nampak dia ada QR code yang kecil tu. So kau just scan je, and then just agree je semua benda ni. Tekan je next and masukkan password guys. Sekejap aku masukkan password. After dah masukkan password wifi korang, just tekan je next and dia akan keluar satu QR code ni. So QR code ni untuk apa pula? QR code ni tadi kita scan dekat bahagian belakang dia punya IP camera ni kan. Sekarang ni IP camera ni pula yang nak kena scan dekat korang punya smartphone ni. So dia tulis kat sini 15 ke 25 cm. So kita anggarkan sahaja. Connecting. Please wait. Alright. Dia cakap connecting, please wait. And then after that kau boleh tekan kat sini I have heard the prompt tone. Okay, Router connection succeeded. Okay, succeeded. Configuration is completed. Okay, kejap je. Welcome to Tenda Camera. So tadi aku dah tunjuk dah kat korang dia punya unboxing and macam mana kau nak pair ataupun nak connect dengan dia punya apps kan. Sekarang ni aku nak cerita detail lagi dari segi dia punya perbezaan selain daripada perbezaan dekat luar. Sebabnya kalau dia punya unit tu kan, kau tengok dekat bahagian luar je dia tak nampak beza banyak sangat. Cumanya dari segi dia punya perbezaan specification yang tu yang berbeza. Jom kita tengok dari segi apa dia punya beza. Kalau kita tengok yang CP3 ni kan, dia punya video resolution and dia punya image kan, dia lagi kecil sikit lah. Sebabnya dia ada 2 megapixel dia punya image and dia punya video 1080p. Tapi untuk yang CP7 ni, dia punya resolution video dia boleh support up to 4K and dia punya pixel which is 4 megapixel. So dia double nak dibandingkan dengan yang CP3 punya. And dari segi dia punya sensor kan, image sensor yang digunakan untuk kedua-dua IP kamera ni kan, bukan image sensor yang biasa. Image sensor ni ada dekat drone DJI. So untuk yang CP3 ni dia menggunakan sensor 1/3 CMOS sensor, and untuk CP7 dia menggunakan sensor 1/2.7 CMOS sensor. Bercakap dari segi sensor dia lagi, dari segi dia punya image compression. So dari segi dia punya image compression ataupun dia punya codec, untuk yang CP3 ni dia menggunakan codec H264 and untuk yang CP7 ni dia menggunakan codec H265.
Kita tengok dari segi dia punya lens pula. Untuk dari segi dia punya megapixel and dia punya video resolution kan, dah agak berbeza dah untuk yang CP3 dengan CP7 ni. Dia punya wide kan ataupun dia punya frame of view untuk kedua-dua IP kamera ni just sama je, cumanya yang berbeza dari segi dia punya aperture. So untuk aperture yang ada pada kamera CP3 ni, dia ada f2.2 dia punya bukaan aperture, and untuk yang CP7 dia punya bukaan aperture f1.6. Tadi korang dah tengok dah dari segi dia punya unboxing. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang dia punya perbezaan dekat bahagian belakang tu. Untuk CP3 ni dia tak ada internet port. Kalau yang CP7 dia ada internet port. And then the last one dia ada OnVIF. Untuk yang CP3 ni dia tak ada OnVIF, tapi yang CP7 dia ada OnVIF. Dia boleh support OnVIF. So maybe kalau sekarang ni aku cakap dari segi dia punya perbezaan dari segi dia punya specification, maybe korang tak berapa nak faham kan dia punya aperture, dia punya megapixel tu. Maybe korang tak boleh nak relate kan macam mana kan. So sekarang ni aku akan tunjuk kat korang dia punya perbezaan macam mana, yang mana satu lagi clear, yang mana satu berbaloi untuk korang beli. Jom kita tengok cakap live lah, live preview and function-function yang ada pada kedua-dua IP kamera tu. Jom kita tengok sekarang guys. So aku dah install dah ataupun aku dah pasang dah kedua-dua IP kamera tu dekat dalam rumah aku ni, and dekat luar rumah aku ada dua kan, CP7 dengan CP3. So aku letak satu dekat dalam and satu dekat luar. Jom kita tengok macam mana nak operate dia punya kamera tu untuk jarak jauh kan. Okay, so sekarang ni kau boleh tengok semua dekat sini ada dua kamera ataupun dua nama kamera dekat situ. Aku dah namakan dia punya kamera dekat main hall and dekat garage depan. So dekat sini aku dah letak dua lah macam aku bagi tahu tadi. And kalau kau nak tengok dia punya perbezaan kan, aku dah sediakan juga dia punya nama kat situ, CP7 and CP3 kat situ, untuk memudahkan korang nak bezakan dari segi dia punya resolution macam mana kan. So kita tengok yang CP7 dulu ataupun yang dekat aku punya ruang tamu kan. Kita tekan, once aku tekan kan, dia akan boleh preview dekat situ. Okay, nampak kat situ main hall dia dah hantar notification yang ada pergerakan, sedangkan diri dia sendiri yang bergerak. Maksudnya dekat sini, kalau lah ada pencuri kan nak alihkan dia punya kamera tu, dia akan detect juga kat korang semua. Tu adalah smart function yang ada pada kedua-dua IP kamera ni. Dia akan boleh detect pergerakan. So kalau ada orang berjalan pun kan, dia akan detect yang ada orang berjalan and dia akan inform, dia akan keluar notification dekat smartphone korang ataupun dekat dia punya apps ni. So bila notification masuk kan, korang boleh tengok lah apa yang jadi dekat CCTV ni. Ada apa? Dia boleh rotate 360 degree guys. Kita nak tengok dekat luar pula. Yang ni yang aku punya ruang tamu, kita nak tengok dekat luar pula. So yang ni yang CP3 punya. Dari segi dia punya resolution boleh lah terang. Dynamic range memang sangat-sangat okey. Dari segi dia punya awan tu, langit tu, kita boleh nampak detail awan tu. So dia punya dynamic range memang okey. Yang ni dia punya aperture menggunakan f2.2, okey. Okay, the next features yang aku suka dekat sini untuk kedua-dua dia punya IP kamera ni kan, dia ada function intercom ataupun dia ada two-way communication. So apa tu two-way communication? Two-way communication ni macam orang yang dekat bawah boleh cakap dengan aku and aku boleh cakap dengan orang yang bawah. Maksudnya dekat sini kita tengok yang untuk yang kamera aku yang dekat garage ni kan, yang CP3 ni. Contohlah ada orang nak hantar parcel kan dekat aku punya rumah, tapi aku tak ada dekat rumah kan. So aku boleh interact, aku boleh cakap dengan orang tu, suruh dia drop di parcel tu dekat mana. So aku akan tunjukkan contoh kat korang semua. The first one, korang aktifkan volume ni, and then the second kau tekan intercom. Kalau kat sini kan, kalau orang belah sana cakap pun aku still boleh dengar, and kalau aku cakap pun orang boleh dengar juga, which is orang yang tengah monitor footage ni pun boleh dengar juga. So kalau orang nak tahu macam mana nak menang di giveaway, korang kena stay tune lah nanti di end of this video macam aku cakap tadi. Clear tak suara aku? So kalau ada orang nak hantar parcel, korang boleh cakap dengan orang tu, orang tu pun boleh cakap dengan kau. Two-way communication, intercom. Macam mana? Boleh dengar? So itulah function two-way communication ataupun dia punya intercom tu. And then let's say kan, okay, kita ni kalau macam yang aku ada letak dekat main hall aku kan. So anda kata aku tengah lepak dengan wife aku, tengah tengok TV kan, and aku rasa macam insecure kan, macam yelah kamera tu ada depan muka aku kan. So aku rasa macam insecure. So apa yang aku boleh buat, kita boleh enablekan dia ataupun kita boleh sleepkan dia. Kalau kat situ dia ada mata kan, dia ada gambar mata tu. So aku boleh tekan kat sini and dia akan off dia punya shutter ataupun dia akan off dia punya kamera tu, bagi korang privacy lah sikit kan. So dia boleh on ataupun dia off kan dia punya kamera tu. So kalau ada orang lalu kan, dia akan buat apa selain daripada record, dia akan buat dua benda ni. The first one, dia akan trigger. Dia akan trigger dengan alarm. So alarm ni korang boleh custom sendiri. Korang nak letak alarm apa, ataupun korang nak voice suara korang sendiri pun, dia akan automatically bercakap bila ada pergerakan. Okay, jom kita tengok dari segi night mode pula ataupun dia punya night vision. Untuk kedua-dua IP kamera ni kan, dia ada 4 lampu infrared guys. 4 lampu infrared ni dia boleh memancarkan frekuensi sebanyak
850 nanometer. Yang tu agak macam susah kau nak faham kan. Tapi dalam bahasa yang paling senang kan, dia punya 850 nanometer frekuensi tu dengan 4 lampu infrared tu, dia boleh bagi korang penglihatan yang jelas selama ataupun sepanjang 12 meter ataupun 40 kaki guys. So memang sangat-sangat jauh kan. Kalau kita nak cakap dari segi 12 meter tu, memang sangat-sangat jauh lah. So yang tenda ni, dia ada bagi kat korang semua 3 bulan dia akan bagi kat korang semua cloud subscription secara percuma. Function kan, kita tengok kat sini. Kalau kita tengok kat sini, dia macam static je kan. Dia ambil satu angle je. So macam mana kita nak bergerak-gerakkan dia, ataupun kita nak patrolkan dia, 6 point kau boleh set kan. Contohnya dekat sini, kita ke yang CP3 ni, dekat bahagian luar rumah aku ni. So let's say kita nak set the first point dekat sini kan. Kita tekan add location. Kita tekan add location and kita namakan. Contohnya yang ni depan. Okay, save. So dekat sini kalau kau nak tap pun boleh juga. Contohnya aku nak tengok dekat depan kan. Aku tap je dekat depan and dia akan pergi ke depan. Ataupun kita boleh set patrol dekat sini. Patrol ni maksudnya dia akan pantau ataupun dia akan ronda tau. Dia akan sentiasa bergerak. So dekat sini kita pergi dekat setting. Okay, kita pergi dekat setting and dekat sini dia ada patrol setting. Kita enablekan dia. So jom kita tengok dia punya custom patrol betul ke. Okay, ni dekat bahagian depan. See, dia pergi dekat bahagian kiri yang aku dah set dah, jiran kiri. Okay, dia akan pergi dekat kereta. So dia boleh tukar-tukar lah and dia akan monitor ataupun dia akan ronda dekat kawasan tu sahaja. Okay guys, aku lupa nak beritahu kat korang apa syarat-syarat untuk korang nak join this giveaway untuk korang menang tenda CP3 ni. So apa yang korang nak kena buat, aku just make it short, make it simple, aku straight to the point terus. Ada 3 benda je yang korang nak kena buat. The first one, korang kena like video aku ni dekat YouTube ni, korang kena like video ni. Lepas tu korang kena komen kat bawah. Nak komen apa? Korang kena komen kenapa korang nak menang this giveaway, kenapa korang perlukan this kamera, and korang kena like Facebook page Tenda Malaysia. Tu je, 3 benda tu je. Like video ni, komen kenapa korang nak menang, and then like Facebook page Tenda Malaysia. That's all. So aku akan umumkan 2 minggu daripada sekarang, daripada aku upload video ni, tarikh aku upload ni, 2 minggu akan datang aku akan umumkan dia punya pemenang. Tapi bukan dekat YouTube, aku akan umumkan dekat aku punya Instagram yes_iman. So kalau korang nak update ataupun up to date kan, nak tahu pemenang ke tak, mana tahu korang menang, korang kena follow lah aku punya Instagram juga, yes_iman. Aku akan umumkan dekat situ 2 minggu daripada sekarang. Okay? So, tu sahaja guys untuk video review kali ni. Macam mana korang rasa dari segi dia punya quality untuk CP3 and CP7 ni? Memang tak ada banyak dia punya perbezaan pun. Cuma dari segi megapixel and dari segi dia punya performance je lah. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link dekat description. Aku dah sediakan link dekat description. Harga dia memang sangat-sangat murah je. Untuk yang CP3 punya kan, dia punya harga je RM109 sahaja. Dengan RM109 tu, boleh selamatkan korang punya rumah kan. Kau boleh letak dekat rumah, kau boleh letak dekat office, ataupun kau boleh letak dekat bilik anak korang untuk monitor anak korang kan. Sebabnya CCTV ataupun IP kamera ni, dia just bukan sekadar CCTV untuk security sahaja. Dia boleh buat macam tadi, dia boleh buat intercom untuk korang nak communicate dengan orang. So dia memudahkan korang punya rutin kerja ataupun korang punya kehidupan seharian. So macam aku cakap tadi, kalau korang beli, link ada dekat description. Aku rasa tu je video untuk kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.